rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sudilah Tuan jalan belapan di malam kelam. Sudilah Tuan beri ucapan kata aluan pemanis kalam. Pergi duduk sekawan golongan pendeta, buat satapan sebarkan pengajaran. Tapilah Tuan pengetua kami meminta madah ucapan kata-kata aluan. Maka dengan itu, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Tuan Pengetua kita, ayahanda kita, Tuan Haji Man Ali bin Abdullah untuk menyampaikan sepatah dua katanya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Huzairi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati barisan kepimpinan sekolah, rakan-rakan guru, rakan-rakan staf serta anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya pada malam Jumaat yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam satu majlis. InsyaAllah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis kita pada malam ini dinilai dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majlis ilmu. Alhamdulillah kita bertemu dalam rangka kita nak meraihkan sambutan Maulidur Rasul. Seperti mana menjadi kebiasaan, terutama kita yang tinggal di negeri Johor ini, kita menjadikan sambutan Maulidur Rasul ini sebagai salah satu cara untuk kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat menzahirkan rasa cinta kita terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita mengadakan majlis kita pada malam ini. Rakan-rakan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindu umatnya walaupun baginda tidak pernah melihat kita. Itulah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat akhir zaman ini perlulah menzahirkan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kehidupan kita, untuk kita dapat merasai nikmat iman, untuk kita dapat merasai nikmat Islam. Dan alhamdulillah, sekalung penghargaan saya ucapkan kepada unit dakwah SMK Datuk Ali Haji Ahmad atas kepimpinan yang ada untuk kita sama-sama menjayakan program kita pada malam ini. Setiap malam Jumaat biasanya kita mengadakan majlis santapan kalbu. Ini juga adalah satu perkara yang sangat memberikan impak yang besar. Walaupun ada juga yang mengatakan, kenapa malam Jumaat mesti kita baca Yasin? Ada juga mengatakan lebih baik, lebih afdal kita baca surah Al-Kahfi. Tak masalah, apa-apa pun. Asalkan kita dalam rangka mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mengingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hati kita ini akan lebih dekat, akan dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rakan-rakan guru serta anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan saya yakin dan percaya ingatan kita terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mampu untuk membentuk akhlak kita yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman ini tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak.
Junjungan besar telah mencontohkan kepada kita bagaimana akhlak mulia baginda. Dan kita sebagai umat akhir zaman yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestilah kita memperbaiki akhlak kita. Kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Baik daripada pertuturan kita, baik daripada cara percakapan kita, baik daripada akhlak kita, cara kita berpakaian, cara kita berjalan, cara kita makan, cara kita tidur, cara kita mandi, apa-apa sahaja mestilah kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, sebagai panduan kita. Mudah-mudahan dengan rasa cinta kita akan menjadikan program kita pada malam ini akan mendekatkan diri kita dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita mendapat syafaat Rasulullah. Kerana di hari akhirat kelak, kita sangat-sangat mengharapkan syafaat baginda. Mudah-mudahan dengan kita sering berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan kita mencontohi akhlak baginda, kita termasuk dalam golongan hamba-Nya yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah kita dapat pada hari ini. Nikmat yang tidak lain tidak bukan ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Saya yakin dan percaya rakan-rakan nanti akan dihidangkan dengan satu tazkirah, satu ceramah daripada Al-Fadhil Ustaz Wan Yusli yang sangat terkenal dalam memberikan tazkirahnya. Mudah-mudahan sentuhan daripada Ustaz Huzairi, Ustaz Wan Yusli dan rakan-rakan Ustaz dan Ustazah daripada sekolah Menengah Datuk Ali Haji Ahmad ini dapat membentuk diri kita, dapat membentuk akhlak kita. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau redai, bukan jalan yang mereka yang sesat, bukan pula jalan mereka yang engkau laknati. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa berada di dalam iman, di waktu pagi, di waktu petang dan di waktu malam, supaya kita menjadi insan, menjadi hamba Allah, sentiasa mensyukuri nikmat iman dan Islam. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tuan Haji di atas titipan, di atas nasihat yang disampaikan. InsyaAllah ianya akan menjadi panduan kita semua, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat maya sekalian, ini tibalah masanya yang kita tunggu-tunggu, iaitu tazkirah mahupun ceramah mahupun tausiah yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Yusli bin Wan Ibrahim. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dijemput Ustaz Wan Yusli. Falyatafaddal ma'jurah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta seorang jawab salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lemah gemalai dengan suara. Yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Ali bin Abdullah, Pengetua SMK Datuk Ali Haji Ahmad, barisan pentadbir, ketua-ketua bidang yang terdiri daripada guru-guru penolong kanan dan juga ketua-ketua bidang, para guru, ibu bapa serta pelajar-pelajar yang dikasihi. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi menghubungkan kita melalui alam maya ini dengan teknologi yang canggih melalui Google Meet. Kita dapat bertentangan, bersua muka
walaupun hanya nampak huruf je, T, huruf A ada, nama ada, muka tak ada. Macam semangat ni kurang nak berceramah di hadapan huruf T, huruf A, huruf N. Kalau ada muka, seronok sikit. Tapi tak apalah. Ada nampak muka Ustaz Kuzari pun dah cukup. Alhamdulillah. Dengan doanya tadi, cukup menikam kalbu kita. Yang mana dia berdoa kepada kita, pada siapa-siapa yang berada dalam majlis ini. Sama ada orang yang menganjurkan majlis ini, terutama sekali yang suruh majlis ini diadakan, iaitu Tuan Pengetua. Kalau ikut-ikutnya minggu lepas. Minggu lepas, tapi Alhamdulillah tak jadi minggu lepas. Kalau jadi, saya masih lagi dalam keadaan mengah. Maklum saja baru keluar daripada hospital. Tapi ni Alhamdulillah dah cergas sikit dah. Jadi Alhamdulillah, sempena sambutan Maulidi Rasul. Biasa tazkirah biasa-biasa je. Ni tazkirah sempena sambutan Maulidi Rasul. Inilah tazkirah saya ataupun ceramah Maulidi Rasul saya yang pertama. Itu pun melalui Google Meet. Belum ada lagi orang jemput saya, agaknya orang rasakan saya ni tak sihat kot. Baru-baru ni ada yang berita yang mengatakan saya ditidurkan. Tidak, saya bukan ditidurkan. Saya tidur sendiri. Jadi saya tidur sendiri, saya bangun sendiri. Cuma daripada doa tuan-tuan dan puan-puan lah yang menyebabkan saya sihat. Kalau tiada doa daripada tuan-tuan, saya pun tak tahu apa yang terjadi pada saya ketika itu. Jadi saya syukur kepada Allah. Dapat saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rakan-rakan di kalangan orang-orang yang seperti tuan-tuan dan puan-puan. Kerana mendoakan saya. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini, tajuk saya tak bagi pun, cuma tema dia sambutan Maulidi Rasul. Jadi kalau kata tajuk yang saya pilih, kalaulah ataupun tajuk dia kami rindu kepada Rasulullah. Kami rindu kepada Rasulullah. Rasa-rasa tu tajuk sangat sesuai. Tuan-tuan tak rindu ke? Rindu. Kalau tanya anak-anak kecil pun, dia kata rindu. Mungkin dia tak tahu apa arti rindu. Tapi rindu kita ni, kenapa kita perlu merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apabila kita diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah, apa kita nak buat agaknya? Berdasarkan ada netizen atau ada wartawan-wartawan, dia menemu ramah. Dia menemu ramah beberapa orang. Bila tanya, kalaulah Rasulullah masih ada, semua orang menitiskan air mata. Jadi kita rindukan Rasulullah. Kenapa kita perlu rindu kepada Rasulullah? Sebab Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dengan membawa ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada Al-Hadis, membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Yukhrijun nas minan nur, minaz zulumati ilan nur. Membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi apakah tidak patut kita merindui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari ini orang berebut-rebut, berebut-rebut nak pergi ke Mekah. Untuk apa? Untuk menziarahi makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hari ini letaklah harga macam mana pun. Kalau dulu 5,000 pun boleh pergi umrah, tapi sekarang ni letak 10,000 pun orang masih lagi nak pergi ke sana. Masih lagi nak pergi ke sana. Kenapa? Kerana disebabkan kerinduan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya sekadar kita rindu saja. Bila kita rindu, apa kita nak buat? Kalau P. Ramlee, dia nyanyi lagu.
Di mana kan ku cari ganti. Dia nyanyi. Bila kehilangan dia punya isteri dia. Iaitu Saloma dalam filem itulah. Tapi kita ni, apa kita nak buat? Apa kita nak buat kalau kita rindu kepada baginda Nabi SAW? Ada beberapa perkara yang boleh kita buat. Yang pertama, mengambil iktibar dan memperingati sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan pengajaran dan pengorbanan, bermati-matian demi menegakkan Islam di muka bumi. Kalau tak kerana dia bermati-matian. Kalau tak baginda sallallahu alaihi wasallam berperang dalam beberapa perang, perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud. Ada perang yang menang, ada perang yang kalah. Perang Uhud, Islam kalah. Rasulullah pun cedera. Luka dekat dahi, luka dekat kaki, bengkak kaki. Itu dia. Antara pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana nak bawa Islam tu kepada kita. Nak bawa wahyu Allah iaitu Al-Quran kepada kita semua. Apatah patut kita tidak merindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mengenali dan mengetahui peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan seharian sebagai seorang muslim. Apakah peribadi baginda? Baginda seorang yang sabar. Kalau melalui sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi seorang yang amanah. Kita kena amanah. Bawa sifat amanah tu dalam kehidupan kita. Bawa sifat amanah tu dalam kerja kita. Bawa sifat amanah dalam tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita pada keluarga kita. Tanggungjawab isteri kepada suami. Tanggungjawab suami kepada isteri. Tanggungjawab kita dalam masyarakat. Tanggungjawab yang dijalankan dengan amanah. Sifat amanah itulah yang ada pada Rasulullah yang perlu kita contohi. Apa lagi? Sifat amanah, sifat benar, sidik, bercakap benar. Katakanlah kebenaran. Kulil haqqa walau kana namurra. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Kita hendaklah bercakap benar. Kat mana saja kita ada. Apatah lagi dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai pendidik. Kita bawa sesuatu yang benar. Kita nak didik anak-anak pelajar-pelajar kita supaya mereka juga bercakap benar berdasarkan sifat dan peribadi yang ada kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Tabligh, balighu anni walau ayah. Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Apa yang kita tahu daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita tahu berdasarkan pengajaran yang terdapat dalam Al-Quran, hendaklah kita sampaikan. Kepada siapa nak kita sampaikan? Kalau cikgu, kepada anak murid dia. Kalau ibu bapa, kepada anak-anak dia. Kepada jiran kita, kepada sesiapa saja yang perlu kita sampaikanlah. Jangan sembunyikan ilmu. Jangan sembunyikan ilmu. Yang ketiga, fatanah cerdik. Kita perlu cerdik. Ni sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu ada pada seseorang. Apatah lagi kepada seorang yang bergelar pendidik. Seorang yang bergelar murabi perlu ada sifat cerdik supaya kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ini yang patut kita kenali. Apakah peribadi Nabi? Seorang yang sabar. Sabar, tuan-tuan. Pernah Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, apakah perkara yang boleh Tuan berikan nasihat kepada saya? Apa jawab Rasulullah? La taghdab. La taghdab maknanya jangan marah.
Jangan marah. Apa lagi? Apa dia ulang lagi? La taghdab. Jangan marah. Kenapa jangan marah? Bila marah ni hilang sifat sabar. Ya. Pernah satu ketika ada seorang cikgu. Cikgu macam kita lah. Masa tu kereta wajar baru keluar. Jadi dia bawa balik kereta wajar tu, dia parking depan rumah. Bila dia parking depan rumah, cikgu wajar tu, kereta wajar tu masih dalam plastik lagi. Bukan kereta dalam plastik, dia punya cushion dalam plastik lagi. Barulah. Baru sangat. Parking depan rumah, dia ada anak seorang. Anak dia umur baru 3 tahun, tadika, tadika pun belum lagi. Tapi dah pergi ke tadika lah, tadika tumpang. 3 tahun. Jadi, anak dia ni, dia melukis, buat lukisan. Dia lukis gambar ayah dia. Ayah dia Jali. Dia lukis. Kemudian dia lukis gambar mak dia. Dia lukis dekat pintu. Pintu kereta. Bila dia lukis kat pintu kereta, bila ayah tu balik, dia pun dengan gembiranya disambut ayah-ayah. Adik lukis gambar ayah. Lukis gambar ayah kat mana? Rupanya dia lukis kat pintu kereta. Kereta baru lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan. Berubah muka bapa tu dalam keadaan dia marah. Dia ambil kayu, kanting kayu, dia pukul anak dia. Dia pukul tangan anak dia. Yang menconteng, yang melukis lukisan tu. Lukisan dia tu, lukisan mak, lukisan ayah tu. Dia lukis dekat pintu kereta. Jadi dia pukul dalam keadaan marah. Sebab tu Rasulullah pesan, la taghdab. Jangan marah. Sebab tu kita cikgu-cikgu kat sekolah, pelajar apa ni, guru-guru di sekolah, anak-anak murid kita nakal. Tapi kita jangan marah. Kita kalau boleh sabar, kita sabar. Kita marah dia dalam keadaan tidak marah. Hukum dalam keadaan tidak marah. Jangan hukum dalam keadaan marah. Apa yang berlaku kepada anak cikgu ni? Bila dia pukul tanpa dapat mengawal kemarahan, maka anak dia ni mengalami kecacatan, mengalami kecederaan kepada tangan, dan bila dibawa ke hospital, doktor terpaksa potong tangan dia. Bayang tuan-tuan, anak umur 3 tahun. Bila ayah dia pergi tengok, melawat anak dia kat hospital, dia tengok anak dia dalam keadaan jaga, anak dia menangis. Dia minta dengan ayah. Ayah dia cakap apa? Dia cakap, ayah, pulangkan balik tangan adik. Adik berjanji takkan buat lagi. Nampak? Jadi, sebab itu kita jangan bertindak dalam keadaan marah. Anak murid kita kat sekolah pun gitu juga. Memang dia buat salah. Budak-budak ni kan nakal. Macam anak kita juga nakal. Tapi kalau kita menghukum mereka dalam keadaan marah, apa akan jadi? Begitulah kemungkinan yang akan berlaku kepada sesiapa pun bila dalam keadaan kita menghukumnya dalam keadaan marah. Sebab itu Rasulullah pesan, la taghdab, jangan marah. Itu dia sifat dan peribadi baginda. Pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah sebuah pohon kurma, berhenti rehat. Jadi ada seorang pemuda Quraisy, dia letakkan pedang dekat leher baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya kepada Nabi, kepada baginda, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu daripada pedang ini? Rasulullah jawab, Allah. Bila sebut perkataan Allah, menggeletar tangan dia, pedang dia jatuh. Rasulullah pula ambil pedang tu. Kalau ikutlah, dia boleh balas balik. Tapi memang dia balas balik pun, dia letakkan pedang tu kat leher pemuda itu. Dia tanya, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu daripada pedang ini? Maka jawab pemuda itu, kamulah yang, hanya kamu yang dapat menyelamatkanku. Nampak? Tapi Rasulullah tak apa-apakan dia. Rasulullah melepaskan dia dengan penuh kasih sayang. Beginilah peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contohi.
Sebab itu firman Allah, laqad kana lakum laqad kana lakum laqad kana lakum lupa dah ayat bila nak ceramah macam tu lah, lupa ya. Fi Rasulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Okay, alhamdulillah Ustaz Kezari tolong saya bantu saya ketika saya lupa. Baik. Jadi pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Ayat tu surah Al-Ahzab ya Ustaz Kuzari ya. Surah Al-Ahzab ayat 21 ya. Jadi konteks ayat ini berbentuk umum dan ia merujuk kepada segala perkara yang terkait dengan Rasulullah, baik dari segi perbuatan, percakapan maupun adab dan akhlak Rasulullah yang perlu kita sebagai umatnya mencontohi baginda. Baik, seterusnya dalam memperingati tarikh kelahiran baginda, kita walaupun kita tak jumpa Rasulullah, tapi kita memperingati tarikh kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sudah menjadi fitrah manusia bahawa memperingati tarikh kelahiran seseorang adalah tanda kita mengasihi kehidupannya. Kalau kita ada girlfriend, tak payah girlfriend lah, tua ni tak usah buat contoh girlfriend lah. Kalau kita ada mak kita ada, sampai tarikh kelahiran dia, kita pun bawa bingkisan ataupun bawa hadiah. Macam-macam orang dia. Ada yang bagi bunga, bagi serumpun bunga, pasu bunga, dan bunganya digobah daripada duit. Duit RM10, duit RM50, macam-macam lah. Cara kita nak memperingati tarikh hari lahir mak kita. Gembira tak mak kita? Nangis. Haji Ali diselebrate di mana? Di hotel-hotel mewah oleh anak-anaknya. Nampak? Seronok tak? Seronok. Begitu juga kita ni, cara kita ni nak menyatakan rindu kita kepada Nabi SAW, kita ingat tarikh lahir dia. Kalau kita tengok dalam YouTube macam-macam ustaz-ustaz yang berceramah di YouTube, tak tahulah. Ada yang kata daripada golongan Wahabi ke apa, kata Rasulullah tak sambut hari jadinya. Kita ni yang sambut hari jadi Rasulullah, hari kelahiran Rasulullah. Kenapa? Kerana nak menyatakan rasa cinta kita, ingatan kita. Manusia yang tak boleh kita lupa. Manusia yang tak boleh kita lupa dalam hidup kita ialah Rasulullah SAW. Sebab tu kita buat sambutan Maulidi Rasul walaupun melalui alam maya. Sebab kalau kita tengok sambutan-sambutan yang dilakukan oleh sebahagian dalam masyarakat kita pada hari ini, apa dia buat untuk sambutan Maulidi Rasul? Perkara utama dan perkara yang menjadi yang apa nak sebut lagi ya? Perkara yang besar yang dilakukan sehingga habis duit banyak-banyak. Dipanggil penceramah-penceramah. Dipanggil penceramah-penceramah luar. Datang ke kampung kita. Bagi ceramah kat kita. Orang-orang orang pusat, penceramah-penceramah pusat. Datang daripada KL. Ada nama masuk TV. Bayar sampai RM5,000, RM7,000, RM8,000. Tak ada masalah. Kenapa? Kerana kita nakkan ilmu daripada mereka. Kita nak tazkirah. Nak nasihat daripada mereka. Nakkan kisah-kisah, cerita-cerita dibentangkan dalam sambutan Maulidi Rasul. Jadi kita tidak salah untuk kita memperingati Nabi Muhammad SAW bila sampai tarikh lahir, bila sampai masa kelahiran baginda. Kita tidak salah untuk kita menyambut
buat sambutan Maulidur Rasul. Apatah lagi di dalamnya terdapat tazkirah. Wazarki innama anta muzakir. Fadzakir in nafa'ati zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat-ingati itu memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Jadi bila kita dengar ceramah-ceramah tentang perjalanan hidup Rasulullah melalui sambutan Maulid Rasul, kita akan ingat balik, kita akan ingat balik sirah-sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya mencapai kebersihan hati dan jiwa melalui penghayatan sirah. Kita menghayati sirah baginda. Bagaimana kesabaran baginda dalam menjalani dakwah baginda untuk menyampaikan dakwah kepada umat, kepada manusia. Jadi kita ada pembersihan hati kat situ. Ada zikir-zikir. Ala bisikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingati Allah melalui zikir-zikir akan berikan ketenangan di dalam hati. Rasulullah ajar kita bagaimana untuk berzikir, menyebut nama Allah. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik seafdal zikir dengan menyebut la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi. Macam-macam lagi dengan selawat-selawat dan sebagainya yang dapat menjadikan hati kita tenang walaupun kita berada di katil hospital, walaupun kita terlantar di rumah, tak dapat melakukan aktiviti harian, tapi dengan mengingati Allah akan berikan ketenangan di dalam hati kita. Kemudian memupuk perasaan cinta dan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menyayangi dan merindui umatnya. Rasulullah rindu pada umat dia. Rasulullah sayang pada umat dia. Sebab itu antara sebutan-sebutan Rasulullah, bisikan-bisikan hati Rasulullah, dia sebut apa? Ummati, ummati, umatku, umatku. Dia sebut, dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah selamatkan umat dia. Dia doa kepada Allah agar Allah berikan, jangan mendatangkan balak yang besar sebagaimana balak yang dikenakan, yang ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu. Begitulah doa Nabi SAW. Sebab tu hari ini kita tidak mengalami kemarau yang panjang. Kita tidak mengalami bah yang besar. Melainkan seketika Allah nak bagi juga melalui tsunami yang berlaku sebelum ini. Jadi kita bersyukurlah dengan nikmat Allah. Sebenarnya kita kena bersyukur banyak menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Antaranya keistimewaan yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, kullu amalin ibnu Adam yudha'af lahu. Setiap amal anak Adam, iaitu merujuk kepada umat Nabi Muhammad, diberikan gandaan. 10. Ila sab'ami'atin. Ke 700 kali ganda. Nampak? Kita semayang, sepatutnya semayang satu waktu, tapi Allah gandakan 10. Sebab perintah memberikan sembahyang kepada kita, peringkat asalnya, pada awalnya ialah 50 waktu sehari semalam. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala berikan keringanan kepada Nabi SAW daripada 50 waktu kepada 5 waktu, 10% saja. Tapi ganjaran pahalanya tetap 50 waktu. Satu waktu kita solat diberi kiraan 10. Dan kadang-kadang ada amal-amal yang Allah gandakan dengan 700 kali ganda, iaitu bersedekah, tuan-tuan. Sebab tu kita ni digalakkan bersedekah. Allah nyatakan masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, tak kira apa cara pun, termasuklah sponsor untuk majlis perpisahan. Nampak?
Allah kata apa? Dia seperti gandum tumbuh 7 biji. Dan fi kulli sumbulatin, setiap 7 biji, setiap 1 biji itu ada 700 kali ganda. Ada 100. Mana 700 kali ganda. Kalau kita sedekah RM1, RM700 kita dapat. Sebab tu orang yang telah meninggal dunia, bila diberikan peluang untuk hidup semula atas muka bumi ini, apa dia nak buat? Apa amal dia nak buat? Semayang 10 waktu, tuan-tuan. Nak pergi umrah 10 kali ganda je. Tiada lain dan tiada bukan ialah dengan jalan bersedekah yang dapat pahala yang berlipat kali ganda sampai 700 kali ganda. Sebab tu kita tengok baru-baru ini kita dikejutkan dengan kematian artis. Yang pertama Abam Maharaja Lawak. Ya. Bila dia mati, ramai orang datang semayangkan jenazah dia. Bila ditanya, kenapa artis seperti ini mendapat sambutan yang hebat ketika dia mati. Ketika dia lawak pun hebat juga sambutan. Ketika mati pun dapat sambutan yang hebat. Orang semayang ke atas dia. Rupa-rupanya dia rajin bersedekah. Yang kedua, Almarhumah Siti Sarah. Penyanyi. Penyanyi, kita ingat apa? Artis ni dapat layanan yang begitu baik sampaikan di Mekah pun orang sembahyang raib untuk dia. Kenapa? Kerana dia rajin bersedekah. Hari ni Shoaib sampai sekarang tak boleh melupakan. Tak dapat melupakan isteri dia. Sehingga terpaksa pergi ke sekretari dapatkan nasihat. Ya. Sebab apa? Dia kehilangan intan. Kehilangan sebiji intan. Itu dia, tuan-tuan. Isteri yang rajin bersedekah. Kita pun, tuan-tuan, kalau kita rajin berbuat demikian, insya-Allah, kita tengok bagaimana almarhumah Cikgu Nona dulu, rajin sedekah. Saya ingat dia. Rajin sungguh sedekah. Apatah lagi, untuk sambutan Maulidur Rasul. Dia banyak memberi sumbangan kepada sambutan. Begitu juga dengan cikgu-cikgu yang seumpamanya lah. Banyak ada lagi lah. Tapi yang saya sebut yang telah kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan. Baik, seterusnya. Memperbanyakkan dalam kita untuk mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selawat yang paling afdal apa dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi hari ini banyak jenis selawat. Ada selawat an-nariyah, tafrijiyah, selawat sifat macam-macam. Yang penting selawat. Yang penting kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila kita banyakkan selawat, Allah Ta'ala sendiri menyatakan dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah sendiri yang berselawat ke atas Nabi. Diikuti para malaikat. Sebab ada ataf. Inna Allah wa malawatul ataf. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi kepada Nabi. Nampak? Itu satu perintah yang wajib. Perintah yang wajib. Kalau berdasarkan kepada perkataan sallu. Sallu tu kata perintah. Fi'il amar diistimbatkan oleh ulama sebagai perkara yang wajib sebagai umat Islam untuk kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat, itulah antara bentuk cara kita menunjukkan kasih sayang dan kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apabila kita banyakkan berselawat, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan berdoa, mudah-mudahan insya-Allah kita diberikan kehidupan dan dirahmati Allah dengan sebesar-besar rahmat. Mudah-mudahan hati kita tenang, walaupun diuji dengan berbagai-bagai ujian daripada Allah,
hati kita tenang. Hati kita tenang setenang-tenangnya. Kerana kita ingat Allah, kita ingat baginda Nabi SAW. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Wan Yusli. Terima kasih. Jazakumullahu khairan kathiran kepada Al-Fadil Ustaz atas tazkirah ataupun tausiah tadi. Banyak pesanan, banyak nasihat, banyak pengajaran yang boleh kita ambil untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Antaranya tuan-tuan, puan-puan, anak-anak pelajar, kita kena memperingati perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena mengenali peribadi baginda dan aplikasinya dalam kehidupan. Jadi malam ni, kalau saya sementara saya ingat malam ini program Syama'il Muhammadiyah yang saya war-warkan sentiasa tu dah siri yang ke-6. Dia akan bermula pada jam 9.30 malam insya-Allah. Jadi sebelum kita tidur tu, sambil baring-baring nak tidur tu, bukalah YouTube. Channel apa? Channel Pekdis TV Johor. Channel Pekdis, Pekdis TV Johor, insya-Allah. Sejam aja. Dan yang paling bestnya, dia ada soal jawab. Maka lebih dekatlah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tutup mata setelah kita mendengar banyak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan manalah tahu pada malam yang penuh berkat ini kita dapat bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Mimpi Nabi itu tanda-tanda yang baiklah. Yang ketiga, Ustaz Wan Yusli kata apa tadi? Marilah kita berakhlak mulia. Rupa-rupanya dalam banyak-banyak amalan yang boleh memberatkan timbangan al-mizan kita ialah akhlak yang mulia. Dalam banyak-banyak amalan, akhlak mulia lah yang paling berat timbangan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Banyakkan bersedekah, banyakkan berselawat. Sekali kita berselawat, 10 kali Allah akan balas. Dalam solat pun kita kena berselawat. Jadi Ustaz Wan Yusli, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kathiran. Kami mendoakan agar Allah membalas sumbangan Ustaz pada malam ini dengan sebaik-baik ganjaran. Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Allah balas sebagai wakaf jariah berkekalan di sana nanti. Moga juga kita doakan agar Allah beri keafiatan, beri kesembuhan, dan Allah lapangkan segala kemudahan, dan Allah berikan kesenangan Ustaz dan ahli keluarga di dunia dan akhirat. Jazakumullahu khairan kathiran sekali lagi kepada Al-Fadil Ustaz. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat maya yang dihormati sekalian, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita, andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipita. Dari Kedah ke Pekansari beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa insya-Allah kita bersua lagi. Ada lagi. Kalau pergi Tanjung Keraman, anak manis jangan diangkat, bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Last. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Berakhir sudah majlis kita, moga bersua tahun hadapan. Andai ada tersasul kata, salah silap mohon dimaafkan. Sekian daripada saya, minta maaf di atas segala kesilapan, terima kasih di atas segala perhatian. Kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, jangan lupa anak-anak pelajar lepas ni solat Isyak. Lepas solat Isyak bacalah surah Mulk. Tak lama 7 minit. Solatlah witir. Tak dapat banyak rakaat, 1 rakaat pun insya-Allah. Sebab itulah amalan solat sunat yang tidak pernah Nabi tinggalkan sepanjang hayatnya. Terima kasih semua. Semoga kita sehingga kita berjumpa lagi. Sekian daripada saya. Minta maaf atas salah silap. Saya akhiri dengan kalam agung. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih banyak.